Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar anak-anak murid semua? Cikgu harap kamu berada dalam keadaan yang sihat. Cikgu ialah Cikgu Husna. Cikgu akan mengajar kamu bahasa Melayu pada tahun ini. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tentang kemahiran membaca. Kita akan membaca ayat tunggal dan ayat majmuk. Mari kita ulang kaji apa itu ayat tunggal dan ayat majmuk. Ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Mari kita tengok contoh yang pertama. Subjeknya ialah perempuan itu. Predikatnya adik saya. Jadi ayat tunggalnya perempuan itu adik saya. Kita tengok pula contoh yang kedua. Meja itu. Untuk subjeknya dan predikat sangat besar. Ayat tunggalnya adalah meja itu sangat besar. Untuk contoh yang ketiga, subjeknya emak dan predikatnya menggoreng ayam. Jadi ayat tunggalnya emak menggoreng ayam. Kita tengok pula kepada ayat majmuk. Ayat majmuk ialah gabungan beberapa ayat tunggal. Kata majmuk menggunakan kata hubung. Kata hubung digunakan untuk membina ayat majmuk. Apa itu contoh kata hubung? Yang pertama dan, yang kedua atau, yang ketiga sambil, yang keempat kerana, yang kelima tetapi dan yang keenam lalu. Bila kamu nampak ayat itu ada perkataan ini, itu bermaksud ayat itu ialah apa dia? Ayat majmuk. Mari kita tengok contoh ayat majmuk. Cikgu dah kata tadi iaitu ayat majmuk ialah apa dia? Gabungan ayat tunggal. Kita tengok ayat yang pertama. Ali makan nasi. Ayat yang kedua. Ali makan sayur. Macam mana kita nak gabungkan kedua-dua ayat ini? Kita menggunakan kata hubung dan. Ayat majmuknya ialah Ali makan nasi dan sayur. Untuk contoh yang kedua, ayat yang pertama, Sumi demam. Ayat yang kedua, Sumi terkena hujan. Jadi bila kita nak gabungkan dua-dua ayat ni, kita gunakan kata hubung kerana. Jadi ayat majmuknya adalah Sumi demam kerana terkena hujan. Contoh yang terakhir. Ayat yang pertama, kamu mahu minum kopi? Ayat yang kedua, kamu mahu minum teh? Kita nak gabungkan kedua-dua ayat ini, kita gunakan kata hubung atau. Kamu mahu minum kopi atau teh? Itu dia contoh untuk ayat majmuk. Sekarang kamu dah faham apa itu ayat tunggal dan ayat majmuk? Bagus sekiranya kamu telah faham. Sekarang mari kita tengok latihan untuk hari ini. Baiklah, hari ini kita akan membuat aktiviti berdasarkan teks bantu membantu di dapur. Sebelum itu, mari kita baca teks ini bersama-sama. Sedia? 1, 2, mula. Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Nasri membantu ayahnya. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Puan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar.
Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberikan kita tenaga. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Minda kita pula akan cerdas. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Tahniah kerana kamu telah berjaya membaca semua teks ini. Untuk tugasan hari ini, cikgu mahu kamu kenal pasti 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk yang terdapat di dalam teks. Contohnya, untuk ayat tunggal, Nabila ke dapur. Untuk ayat majmuk pula, Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Setelah kamu kenal pasti, cikgu mahu kamu menulis ayat-ayat tersebut di dalam buku tulis ataupun kertas. Setelah siap, kamu boleh hantar kepada cikgu secara personal melalui WhatsApp. Cikgu harap kamu berjaya menyiapkan latihan yang cikgu berikan. Selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.